Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sidang membicarakan akan sebuah kisah Iskandar Zulkarnain, iaitu Zulkarnain dalam bahasa Arab, kadang dirujuk sebagai yang bertanduk dua. Diceritakan akan kisah Iskandar Zulkarnain ini ada dalam kitab-kitab Hebrew lama, Bible, kemudiannya terkait dengan Al-Quranul Karim, dan juga dikorelatekan dengan penceritaan oleh zaman Greco-Roman. Dari wujudnya kisah-kisah daripada Ptolemy, Plato, dan juga yang lain-lain cendekiawan Greco-Roman yang telah mengarang dan menulis banyak hikayat-hikayat pada zaman ketika itu. Baiklah, sidang hari ini agak menarik kerana penceritaan yang bakal saya persembahkan ini tidak sama atau ingin membawa minda kepada alam yang lebih besar bila disebut Iskandar the Great atau Iskandar yang besar tersebut. Jadi nama besar ni tidak diberi kepada calang-calang orang. Baiklah, nak mula kat mana berdasarkan pada gambar bulatan. Benda ni agak pelik, iaitu ada bulatan hitam umpama tembok besi, dan ada 5 pintu atau 5 tiang, 5 jalan keluar daripada tembok hitam ni. Ini adalah preview. Kejap lagi kita akan berbalik kepada gambar ini. Sebelum daripada itu, kita akan mengambil sedikit coretan di luar kotak tempurung yang biasa ada di dalam pasaran akan penceritaan Iskandar Zulkarnain tersebut. Jadi, kalau kita merujuk kepada yang biasa kita dengar dalam surah Al-Kahf itu, jadi dalam surah Al-Kahf ni adalah kisah pasal Nabi Musa, Nabi Khidir. Dan pada satu rangkap ini yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim tersebut, Zulkarnain telah berjalan ke negeri ataupun tanah yang mana matahari itu tenggelam. Ni berat tuan-tuan ni, sebab gambar ni muncul di tempat matahari yang tenggelam tu. Jadi dia bertemu dengan satu golongan orang kan, yang mana orang ini perjalanannya daripada timur ke utara. Dan juga orang yang ditemui ini ditemui juga daripada timur ke barat. Utara ke selatan, timur ke barat. Tetapi dalam dia memegang seluruh perjalanan di muka bumi ni, cerita negara matahari tenggelam ni, orang-orang yang duduk di kawasan matahari yang tenggelam ni, jadi itu pastilah tempatnya barat. Jadi kadang kalau kita melihat dalam pencerita yang saya bentangkan ni, tempat matahari naik, tempat matahari terbenam, tempat yang paling sejuk tu lah. Dalam cerita yang saya nak pecah minda pada pagi ni. Jadi dia bertemu dengan kumpulan orang yang sombong, yang telah meminta perlindungan daripada Gog dengan Magog yang dikatakan Ya'juj dengan Ma'juj. Melantas dia membina satu tembok yang tidak boleh dimusnahkan sampailah kepada hari pembalasan tersebut. Jadi dalam surah ni berangkai dengan surah Al-Kahfi. Orang-orang yang menyorok. Baiklah. Jadi kalau kita nak melihat daripada fakta masa akan keberadaan Iskandar Zulkarnain ni, ianya akan menjadi pelik. Kerana akan berlaku dakwaan daripada pihak Greco-Roman, dakwaan daripada pihak pengkaji orang Islam, orang Biblikal dan sebagainya. Baik, nak meringkaskan cerita. Pertempuran demi pertempuran dan kekuatan Iskandar yang sangat hebat ni pastilah meliputi alam beralam, meliputi alam zahir dan batin, dan pastinya terpalit dengan pengertian yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut, yang melakukan kerosakan di muka bumi. Zahir ke termasuk kerosakan batin? Maksudnya saya berpendapat Ya'juj Ma'juj ini ada pada zahirnya,
membunuh, memakan, memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Kalau minum air laut atau minum air sungai sampai kering. Kalau pergi ke hutan habis dibongkarnya satu kumpulan manusia tersebut. Dan pastilah dalam kesempurnaan dan penceritaan yang maha agung, yang maha esa tersebut, konsep zahir dan batin, sel dan human cell ni termasuk virus tersebut, maka kita katakan yang Ya'juj Ma'juj itu adalah virus. Maka pada sidang pagi ini kita tinggalkan sebentar alam zahir. Kita masuk kepada alam seni. Maka saya berpendapat kunci yang Iskandar pegang itu telah mengunci zahir dan batin dan alam seni, virus yang akan menggodam, merosakkan manusia. Menukarkan gelombang, menyebabkan orang baik jadi jahat, orang sihat jadi sakit, merosakkan sel zahir dan batin. Wujud pada satu sosok manusia atau bangsa tersebut dan wujud di dalam diri mereka. Inilah yang dikatakan kerosakan alam beralam. Jadi kalau kita melihat daripada segi kat situ, kita berbalik kepada gambar yang saya paparkan nanti. Di peringkat awal yang saya paparkan tadi, kita berbalik. Ini gambar lakaran sel 30,000 tahun yang ditemui di Siberia. Ini tempat yang sejuk, yang kemungkinan tempat yang di hujung dunia yang Iskandar sampai tu. Maka binatang-binatang dan manusia itu telah terbenam, mati. Sekarang ni bangkit balik. Lapisan ais telah disebabkan kepanasan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, kepanasan tu merujuk pada kerosakan yang manusia tu sendiri buat. Mana satu tembok ais, satu tembok di alam seni dan di alam zahir tersebut telah utusan Allah itu letakkan kunci. Dan ketika manusia ketika ini melakukan kerosakan, kepanasan global, maka mereka ini bangkit kembali atas dasar kerosakan yang manusia itu sendiri buat. Maka yang hitam pastilah mengundang kebangkitan yang hitam. Rakus dan tamak tanpa mengenal budi bicara dan sejarah yang mana sacred dan mana sakral, maka mereka godamlah. Maka virus-virus ini hidup kembali, ibarat zombie virus dalam sidang saya sebelum ni. Jadi kalaulah tuan-tuan kita luangkan sedikit masa, kita perhalusi maksud dan makna dan satu definisi yang lebih holistik akan maksud sebenarnya zahir dan batin alam beralam, Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog tersebut yang melakukan kerosakan di muka bumi. Muka bumi ni banyak lapisan tuan-tuan. Jadi andai kita renung, kita tinggalkan sedikitlah pemikiran yang jumud ataupun pemikirannya hanya melihat kepada satu sosok Ya'juj Ma'juj atau dua sosok, satu sosok Ya'juj, satu sosok Ma'juj yang akan datang menggodam dunia zahir. Pastilah di dalam jasad dan diri mereka itu ada barang seni yang telah dikunci oleh Iskandar yang besar. Jadi kerosakan mereka akan merentasi alam beralam. Itu pasal dipegang dan disimpan sampai penghujung hari yang dekat dengan kiamat tersebut. Jadi kat sini kita berbalik. Berbalik kepada gambar dan lakaran tersebut. Kalaulah itulah tembok di alam seni dengan kekuatan kesaktian yang Allah telah kurniakan kepada Iskandar, mampu mengunci, mampu menampan zahir dan batin, dan seluruh kekuatan kehitaman daripada ujung rambut sampai ujung jari kaki, Ya'juj Ma'juj zahir dan batin itu pastilah virus-virus dalam jasad mereka juga dikuburkan. Maka ketika ini mereka nak bangkit balik, dah dibangkitkan balik pun. Kan? Itu pada sidang yang sebelum ni tuan-tuan tengoklah ya. Jadi yang nak saya persoalkan pada sidang pertama pembuka minda ni, cuba kita tengok elemen tu. Satu tembok hitam atau kerongsong hitam dalam virus yang terbesar ditemui dalam binatang dan kemungkinan dah berlaku juga pada manusia zaman tu 30,000 tahun dahulu. Kenapa hanya ada 5 jalan keluar? Dan adakah merujuk kembali pada peringkat yang basic iaitu 5 fardu? Adakah
5 yang keluar itu hanya tidak akan memakan insan-insan yang melaksanakan, mengenali dan memahami konsep rukun 5 fardu solat atau sembahyang yang telah diperintahkan oleh Yang Maha Besar. Maka di dalam solat itu sendiri ada zahir dan batin dan keseniannya. Dan andai kita berbalik kepada penceritaan wejangan dan juga titipan Kanjeng Sunan Kalijaga, maka cerita wirid Kolosebo telah jadi sangat luas, sangat besar dan menjadi wejangan akhirul zaman. Jadi koding-koding ni kadang bila kita baca wejangan para wali, para aulia, lepas tu kita tengok apa yang terjadi kat dunia masa kini, satu campur satu pasti jadi dua. Jadi sidang ini akan bersambung kembali. Jadi sebagai preview, kita tengok, kita fikirkan ya tuan-tuan, akan apa yang telah pecah baru ini, apa yang telah dibangkitkan zombie-zombie zaman dahulu yang Iskandar telah kunci zahir dan batin. Tapi nukilan tuan-tuan ya. Nukilan sebelum mengakhiri sidang pagi ni agak menarik. Orang Melayu kata apa? Yang mengenal diri yang sakti panglima kita, raja yang berdaulat tu, dengan kun dan mulut masin dia boleh kunci zahir dan batin. Boleh lihat setiap sel yang ada pada jasad manusia itu, yang mana hitam dan yang mana putih. Dan pastilah aku kunci sehinggalah tarikh dan detik ketika yang bakal dinantikan itu. Jadi sama-samalah kita bersiap sedia memikirkan andai waktu itu telah sampai. Tetap tiang agama itulah yang menjadi dinding. Dan adakah akan wujud kembali keturunan Iskandar yang akan muncul di hadapan membela, dan adakah keturunan Iskandar itu sendiri adalah Al-Mahdi Al-Muntazar yang dinantikan? Kita bakal bersambung dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.